Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah dan selawat serta salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keduanya saya nak ucapkan terima kasih kepada jawatankuasa program kerana sudi untuk meminta saya memberi pengisian yang bertajuk penghayatan budaya ilmu. Sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini tajuk yang kita nak bincangkan adalah tajuk penghayatan budaya ilmu. Mengapakah tajuk ini penting, tuan-tuan? Tajuk ini berkenaan penghayatan budaya ilmu ini perlu difahami di sisi ataupun dalam sudut Islam itu sendiri. Kerana dalam pandangan ideologi-ideologi lain, ada juga cara bagaimana mereka mengiktiraf ataupun mereka menyanjung orang-orang yang berilmu dan ilmu itu sendiri. Antara kefahaman yang boleh saya buat contoh sebelum kita pergi kepada tajuk kita ni adalah ideologi-ideologi lain, mereka menganggap bahawa ilmu ini melebihi daripada ilmu dunia ini, tidak ada kaitannya dengan ilmu wahyu. Maka apabila kefahaman itu lahir, menyebabkan mereka mendahulukan akal ataupun ilmu-ilmu dunia, akal, dan mengenepikan ilmu-ilmu wahyu, ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu akhirat, yang menyebabkan mereka terpesong dan tersasar daripada matlamat sebenar, tujuan yang diciptakan oleh Allah SWT. Sebab itu kita kena belajar definisi ataupun perspektif penghayatan ilmu dari sudut Islam. Maka tak lari kalau kita bincang bab ilmu dalam Islam, perbincangannya adalah berkenaan dengan surah Al-Alaq. Apakah perbincangan surah Al-Alaq? Surah Al-Alaq dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala dalam asbabun nuzul dia, apabila Nabi SAW jumpa dengan Malaikat Jibril untuk sampai kepada wahyu yang pertama, diarahkan pada Nabi SAW untuk menyebut Iqra, bacalah. Walaupun ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW, tetapi kita dapat fahami bahawa ayat-ayat Quran ini juga Allah tujukan kepada umat Nabi SAW, iaitu bila mana Allah menyebut Iqra yang menggunakan lafaz fi'lul amar. Apa maksud fi'lul amar? Fi'lul amar ni adalah satu ayat suruhan. Maka ayat Iqra ni adalah ayat suruhan. Apa suruhan Allah? Adalah supaya kita membaca. Supaya kita membaca. Maka kefahaman kita daripada ayat ini, apa yang Allah nak kita baca, Allah letakkan dengan umum, tetapi dia ada syarat. Apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maknanya daripada sini, daripada mukadimah ni, kita boleh faham bahawa bila mana kita menuntut ilmu dan juga kita membaca, tidak dapat tidak untuk kita sekalikannya dengan kefahaman agama, walau apa jua ilmu yang kita pelajari. Sebab itu di dalam surah Al-Alaq ini juga Allah menceritakan ke mana harus perginya kita dalam pembacaan ini. Adalah akhirnya dalam surah Al-Alaq, Allah nak kita wasjud waqtarib, iaitu kita tersungkur sujud kita kepada Allah SWT, iaitu dengan apa? Dengan ilmu yang kita belajar tadi. Maka dengan ilmu itulah yang menyebabkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sahabat sekalian, tuan-tuan, bila mana kita mempelajari ilmu tetapi makin lama kita makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena muhasabah semula. Apakah jenis ilmu yang kita pelajari? Kemudian apabila kita membicarakan tentang ilmu, kita kena melihat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dan juga Al-Quran selain daripada surah Al-Alaq. Nabi SAW telah meninggikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian disahihkan oleh Albani, menyebut bahawa fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar
fi lailatil badri ala sairul kawakib, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi menyebut bahawa kelebihan orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu, al-alim, orang yang berilmu, berbanding dengan orang yang abid. Abid ni maksudnya mereka yang kuat beribadat. Tetapi mereka yang kuat beribadat tanpa ilmu, apakah kelebihan dia? Seumpama kelebihan bulan purnama yang terang benderang di sisi bintang yang bergermelapan dan dari cakrawala yang lain. Daripada sini kita boleh faham bahawa orang yang berilmu, apabila dia melakukan ibadat, dengan ilmunya dia dapat melaksanakan ilmu dia dengan bijaksana. Contohnya, orang yang sentiasa melakukan amal ibadat dengan kuat tanpa ada ilmu. Seperti mana satu hari beberapa orang sahabat Nabi SAW datang berjumpa Nabi. Berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ni orang yang sangat mencintai agama." Dan yang pertama mengatakan bahawa saya nak berpuasa, tak nak berbuka langsung. Setiap hari saya nak berpuasa. Yang kedua, dia kata saya nak solat sepanjang malam, tak nak tidur. Yang ketiga, menyatakan bahawa dia tak nak kahwin. Dia nak mewakafkan diri dengan perjuangan sepenuhnya. Apa kata Nabi? Nabi SAW menyebut, ataupun Aukamakal Nabi menyebut, sedangkan aku ini bila berpuasa aku berbuka, bila malam aku tidur, dan juga aku berkahwin. Maka siapa yang tidak mengikut sunnahku falaisa minni. Siapa yang tak ikut sunnahku, dia bukan dalam kalangan aku. Sebab itu orang yang berilmu, dia memahami bahawa tuntutan kehidupan dunia ini bukan semata-mata kita meninggalkan dunia. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah, dalam satu ayat Allah sebut, Allahumma salli ala Muhammad, wabtaghi fima ataqallahu daril akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan hendaklah kamu mengejar, menggali, dan juga kamu mencari dunia, kamu mencari akhirat ini. Wabtaghi fima ataqallahu daril akhirah, untuk kehidupan kamu di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kamu lupakan kehidupan kamu di dunia. Sebab tu orang yang berilmu, dia bijak bagaimana dia menguruskan kehidupan akhirat dia, dan juga bagaimana dia menguruskan kehidupan dunia dia. Dengan ilmu itu tadi dapat mengajar dia bagaimana membimbing dia menjadi seorang Muslim yang baik. Dan lain dalam surah Al-Fatir Allah sebut, tengok ya, Allah kata dalam surah Al-Fatir ayat ke-78, ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innam a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia ayat tengah-tengah tu, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takutkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang berilmu, al-ulama. Para mufassirin ada yang mentafsirkan bahawa ulama ni iaitu yang takut, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah ni adalah ulama. Mereka mendefinisikan kepada orang-orang yang berilmu tetapi dalam ilmu agama. Maknanya ulama yang dalam ilmu agama. Kerana ulama ini mereka lah orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka kenal, maka akhirnya akan melahirkan rasa yakhshallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, ada ulama mufassirin yang lain menafsirkan bahawa al-ulama dalam surah Al-Fatir ini tidak semestinya orang-orang yang dalam ilmu agama. Ini yang menarik. Sebab apa? Dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang sama, ayat yang ke-27, auzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha ila akhirih. Allah berfirman yang membawa maksud bahawa tidakkah kamu melihat bahawa apa yang diturunkan oleh Allah daripada langit, air-air yang daripadanya keluar, fa akhrajna bihi samaratin,
yang keluar daripadanya tanah-tanah tersebut apa dia? Buah-buahan yang mukhtalifan alwanuha, yang berlainan warnanya. Maka dalam ayat ni Allah nak cerita bahawa sesiapa yang menguasai ilmu sains, iaitu ilmu yang memerhatikan alam, bahawa mereka ini juga tergolong dalam golongan orang-orang yang al-ulama, iaitu mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada ni kita boleh faham bahawa al-ulama di dalam ayat ini bukanlah semata-mata orang yang berilmu, orang yang alim dalam ilmu agama, tetapi juga termasuk dengan ilmu-ilmu yang lain, selagi mana dapat mendekatkan diri dan juga dapat mengenali Allah, yang akhirnya menyebabkan kita mengenali dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang disebut sebagai innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Kemudian bila kita faham bahawa kepentingan ilmu, maka dalam beberapa ayat yang kita bagi ni, contoh ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW, bahawa kita tahu bahawa Islam dia sangat menggalakkan umatnya memiliki ilmu dan menuntut ilmu. Dalam masa yang sama, ilmu yang dituntut itu mestilah ilmu yang memberikan manfaat, terutamanya manfaat kepada dirinya sendiri untuk mengenal Allah dan lebih takut kepada Allah, yang akhirnya menyebabkan individu tersebut wasjud waqtarib, dia tersungkur dirinya sujud kepada Allah dan dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Islam sangat menggalakkan ataupun menekankan kepentingan menuntut dan menghayati ilmu ini, Islam juga sangat menekankan supaya untuk kita beramal dengan ilmu ini. Sebab itulah Nabi SAW menyebut al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Saya minta maaf tak pasti hadis Nabi ataupun tidak, tetapi pepatah Arab itu pasti, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu itu tanpa amalnya, tanpa amal, bila al-ilmu bila amalin kasyajarin, seperti mana pokok yang tidak ada buahnya. Apakah faedah pokok jika dia tidak boleh memberikan buah kepada tuannya? Kalau pokok itu pokok buah lah, dia tidak boleh memberikan buah, maka pokok itu akan ditebang. Begitulah juga dengan manusia yang ada ilmu tetapi dia tidak beramal, terutamanya untuk beramal pada dirinya sendiri, bukannya pada orang lain. Bukan semata-mata dia menyampaikan ilmu, dia bagi kuliah, tetapi sebenarnya ilmu tersebut memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Itulah yang paling penting dan menyelamatkan diri dia daripada azab api neraka dan juga dapat mengenal Allah SWT. Maka disebabkan itu Islam sangat menggalakkan umatnya ataupun menuntut umatnya untuk beramal dengan ilmu dia. Ada satu ayat Quran yang sangat menarik, yang mana di dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana orang-orang terdahulu, iaitu Nabi-Nabi SAW dan juga para Nabi sebelum-sebelum ni, mereka berjihad bersama dengan golongan yang dipanggil sebagai Ribbiyun. Apakah itu Ribbiyun? Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-146, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawasanya apa yang Allah sebut, wa ka'ayyin minan nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah SWT berfirman dengan menyatakan bahawa dan beberapa banyak dari nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh siapa? Oleh Rabbiyun, iaitu mereka yang dipanggil dengan gelaran sejumlah daripada pengikutnya yang bertakwa, Ribbiyun. Maka mereka tidak merasa lemah. Kenapa Allah menggunakan orang yang kerana adanya mereka Ribbiyun ni, mereka tidak merasa lemah, semangat akan apa yang telah menimpa mereka,
pada jalan agama Allah, dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Ada lagi sambungan ayat-ayat itu yang menceritakan kisah tentang bagaimana para nabi berjuang bersama Ribiyun. Apa yang nak ceritakan dekat sini? Apakah itu Ribiyun? Para ulama menafsirkan, antaranya Sa'i Hawa, Ibnu Katsir menafsirkan Ribiyun ni mereka orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dan juga mereka yang beramal dengan ilmunya. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ribiyun ini bukan semata-mata orang-orang yang Rabbani seperti mana Ibnu Katsir sebut, tetapi juga mereka adalah orang yang berilmu, para ulama dan para cendekiawan agama. Yang membawa maksud para ulama, orang yang berilmu, dia tidak boleh semata-mata dengan ilmu dia. Dia kena beramal. Kalau ada kalangan kita orang yang pandai ekonomi, undang-undang, akaun, dia tak boleh semata-mata dengan ilmu dia. Orang yang halal kan, ambil degree halal, apa sahaja kos sekalipun, kita tidak boleh tersekat ataupun terbantuk dengan pencarian penuntut ilmu kita semata-mata, tetapi kena bersama dalam turut memperjuangkan ilmu tersebut, iaitu menyampaikan ataupun memperjuangkan kebenaran berdasarkan ilmu tersebut. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan bahawa Ribiyun itu siapa? Adalah golongan-golongan yang orang agama, orang ilmuwan, orang yang berilmu yang turut berjuang di dalam peperangan. Sebab itu bila kita nak faham bagaimana caranya untuk kita boleh aplikasikan ilmu, yang pertama kita kena menuntut ilmu tu dulu. Kerana bila ada ilmu baru kita tahu perkara yang hak dan juga perkara yang batil, perkara yang betul ataupun perkara yang salah. Perkara yang hak dan yang batil ni kita jangan tengok semata-mata dalam agama. Dalam agama memang betul ada yang disebut halal ataupun harus dalam agama, tetapi ada juga yang disebut sebagai haram ataupun yang perlu dijauhi. Dalam masa yang sama, dalam setiap ilmu pun dia ada yang hak dan ada yang batil. Contohnya kalau dalam ilmu matematik, yang hak itu adalah 1 tambah 1 2, tapi yang tak betul tu adalah 1 tambah 1 3. Begitu juga dalam ilmu agama. Tetapi di dalam ilmu agama ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya secara khusus di dalam surah Ali Imran. Allah menyebutnya secara khusus di dalam surah Ali Imran. Allah sebut wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah sebut hendaklah ada segolongan daripada kamu menyampaikan kebaikan, yad'una ilal khair. Lepas tu ada ya'muruna bil ma'ruf. Perkara yang disebut di bawah yad'una ilal khair itu, para ulama menyebut bahawa perkara-perkara kebaikan yang disepakati oleh manusia tetapi dia tidak termasuk dalam kefarduan dalam agama. Dalam kefarduan dalam agama itulah termasuk dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka hak di dalam agama dan dalam akademi ataupun dalam disiplin-disiplin ilmu lain itu kita kena kuasai. Baik. Lepas kita dah kuasai ilmu, kita kena faham ilmu tersebut, barulah kita boleh beramal dengan ilmu tersebut. Amatlah malang sekali kerana kita melihat mahasiswa kita hari ini, ramainya mereka hanya study ataupun belajar, membaca buku dengan sambil lewa sahaja, tidak menumpukan sepenuhnya dalam pembelajaran mereka. Ini adalah satu benda yang kita kena muhasabah. Yang itu kita akan masuk yang seterusnya. Cuma poin kita kat sini adalah ilmu yang kita dapat itu kita kena beramal dengan ilmu tersebut. Seperti mana yang diceritakan dalam surah Ali Imran ini, panjang kisahnya. Cuma dia nak cerita dalam peperangan para nabi, anbiya wal mursalin, itu pun bersama mereka para ulama, orang-orang berilmu yang mereka berjuang bersama-sama dengan nabi. Maknanya ilmu dia mesti kena ada praktik dia. Betul dekat universiti ada praktikal dia. Kena ada praktikal dalam ilmu kita. Ilmu ni dia luas, tapi bila praktikal kita akan berjumpa dengan masalah-masalah yang lebih khusus yang berkaitan dengan ilmu kita. Daripada situlah baru kita nampak keperluan ataupun bagaimana kita nak menterjemahkan ilmu kita kepada masyarakat. Baik, seterusnya kita
masuk kepada apakah teras penghayatan dari ilmu yang besar, yang utama yang kita kena fokus. Seperti mana yang kita sebut tadi adalah ilmu agama, iaitu akidah Muslim. Sahabat sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, akidah ni dia satu benda yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab itu dalam ulama usuluddin, dia membahagikan orang Islam beriman yang tidak mempunyai ilmu ataupun dia bertaklid sahaja dengan akidahnya, maka taklid tersebut adalah satu dosa kepada orang yang beriman ataupun orang Islam. Apa maksud taklid? Taklid dalam berakidah ni bukanlah bermaksud taklid dia tidak ada ilmu. Kalau dia tak tahu apa dalil Allah itu wujud, apa dalil bersifat naqli ni ataupun dalil-dalil Quran yang menyatakan bahawa Allah itu wujud, maka dia jatuh taklid dan berdosa. Bukan. Tetapi taklid ni dia tidak ada keyakinan bersifat aqliyah, iaitu dalam fikiran dia sekurang-kurangnya dia kena fikir bahawa Allah menjadikan ada satu Tuhan yang menjadikan alam, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dengan tersebut maka dia terkeluar daripada taklidnya. Maka ilmu yang paling asas untuk seorang pelajar ataupun seorang Muslim belajar adalah ilmu akidah Muslim ataupun akidah Islamiyah. Kena fahami akidah Islamiyah ni secara tuntas, secara mendalam. Kerana hari ini kita berhadapan dengan pemikiran ideologi yang bersifat merosakkan ataupun mencarikan akidah umat Islam, yang hari ini kita boleh tengok secara terang-terang dekat media sosial orang yang mengaku bahawa diri dia dah murtad dan mengajak kawan-kawan yang lain untuk murtad bersamanya. Mereka yang meragukan sifat-sifat ataupun perbincangan-perbincangan yang bersifat tauhid. Kan, kita sekurang-kurangnya kita kena ada asas, tuan-tuan sahabat sekalian. Kalau tidak, kita akan terjerumus dalam ataupun kita akan tergelincir dalam mereka yang kadang-kadang bertopengkan agama, kemudian rupanya dia menceritakan perkara-perkara yang tidak ataupun yang tersasar dan terpesong daripada agama Islam. Kita kena berhati-hati. Sebab itu sekurang-kurangnya bila ada ilmu akidah ni, apakah minimum ataupun basic yang kita kena ada? Basic sekali kita kena kuasai dalil-dalil ataupun kita kena faham dan yakini apa yang adalah rukun iman. Seperti mana yakin beriman kepada Allah, itu wajib dah. Yang nak fokus, yang nak contohnya lah, yakin beriman kepada Allah, Rasul, Al-Quran, Nabi SAW, qada dan qadar dan juga akhirat. Ini semua kita kena ambil masa untuk belajar. Ambillah masa untuk belajar tentang akidah Islam. Tak perlu pun sampai, kalau tak mampu tak perlu pun sampai nak habis kitab, kan, nak talaqi. Itu benda yang berat. Tapi sekurang-kurangnya benda asas yang 6 rukun iman tu kita ada kefahaman yang asas, yang basic. Kalau boleh kita tahu serba sedikit dalam apa contoh-contoh yang Allah sebut dalam Quran, dalam hadis, supaya meyakinkan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kena ingat, ini saya kena sebut lebih dalam sikit sebab serangan pemikiran ni banyak. Kalau tuan-tuan rajin membaca, bagus. Cuma banyakkan juga membaca bahan-bahan agama yang boleh menjawab persoalan. Jangan biarkan persoalan tu tergantung dalam minda. Contohnya macam kita membincangkan tentang agama, kan. Mengapakah Allah menjadikan manusia di bumi? Kenapa Allah ciptakan kita? Kan, bila kita dapat jawapan, rupanya Allah menciptakan kita untuk menguji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, seperti mana dalam surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk Allah sebut menjadikan manusia, khalaqas samawati wal ardh, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah antara kamu sebaik-baik makhluk. Maka kita akan timbul persoalan. Bagaimana kita nak menjawab persoalan-persoalan ni? Mungkin kita akan timbul, kenapa nak uji pula? Kenapa nak cipta manusia lagi kalau Allah tidak berkuasa? Persoalan-persoalan ini kita kena jawab. Jawab dengan carilah ustaz-ustaz yang berautoriti, dan juga supaya sekurang-kurangnya kita ada kefahaman dan keyakinan yang kuat. Kalau kita nak bincang berakidah Islamiyah kat sini kan panjang pula. Cuma fokus kita adalah ilmu akidah ni yang paling utama. Maka kena kuasai ilmu akidah. Mudah-mudahan kita
dapat melindungi diri kita daripada serangan pemikiran-pemikiran yang sangat dahsyat. Hari ini musuh kita bukan lagi guna senjata semata-mata. Senjata ni pada dengan negara yang boleh diserang, tetapi dalam masa yang sama mereka menggunakan serangan-serangan pemikiran yang mana yang boleh merosakkan pemikiran jati diri umat Islam sendiri. Maka itu kena faham. Asas kepada ilmu, kamu belajarlah ilmu apa pun, akidah Islamiah, ibadat, kamu kena kuasai. Perkara-perkara yang disebutkan sebagai ilmu fardu ain dan fardu kifayah itu kamu kena, wajib untuk kamu kuasai dan kamu belajar. Seterusnya, apa penghayatan budaya ilmu sebagai mahasiswa Islam yang kita boleh cadangkan? Ini adalah cadangan ataupun benda yang tuan-tuan kena explore, kena kuasai. Bukan semata-mata kena explore, tetapi kena juga kuasai. Kuasai bagaimana? Kuasai dalam bentuk sama ada untuk memimpin ilmu tersebut ataupun libat sama dalam diskusi ataupun wacana ilmu tu. Sebab tu yang pertama, elemen yang kena ada adalah antum kena ada budaya aktiviti keilmuan dan akademik. Baik, ini benda yang sangat kurang ataupun sudah semakin lemau ataupun sudah semakin hilang dalam kalangan mahasiswa. Kerana apa? Kerana mereka sudah semakin tidak mendahagakan ilmu, melainkan semata-mata untuk memenuhi kehendak exam semata-mata. Saya bagi contoh, apa maksud aktiviti budaya keilmuan dan akademik? Budaya akademik secara khususnya, tuan-tuan kena ataupun sahabat sekalian kena kuasai dan juga terokai subjek akademik yang tuan-tuan sedang hadapi ataupun sedang belajar, dengan menilai ataupun membaca ataupun merujuk kepada pakar-pakar, guru, lecturer untuk lebih menguasai ilmu akademik tersebut. Yang kedua adalah wacana ilmu ni adalah ilmu yang selain daripada akademik. Maka ilmu yang selain daripada akademik, pertamanya ilmu agama tadi kena clear, fardu ain kena clear. Nak belajar ilmu-ilmu yang asas, kalau boleh sekurang-kurangnya bacalah daurah, buatlah daurah, kitab dan sebagainya. Dan yang kedua adalah wacana-wacana isu semasa. Yang ni sangat kurang. Wacana isu semasa ni sangat penting. Kerana apa? Kerana mahasiswa mereka adalah, tuan-tuan adalah orang yang dilihat sebagai orang yang intelektual dalam kalangan kelompok masyarakat. Dia bukan saja intelektual, tetapi yang independen. Itu kelebihan mahasiswa. Mahasiswa ni dia dilihat independen dan juga mempunyai ideologi dan juga intelektual yang tinggi. Maka mahasiswa lah kena initiate perbincangan ataupun wacana-wacana yang bersifat semasa, supaya masyarakat sedar tentang apa yang berlaku sekarang. Dia tidak semestinya wacana yang mengkritik kerajaan, politik dan sebagainya, tetapi wacana yang juga membina pemikiran, yang menongkah arus ataupun ideologi yang mungkin orang akan menentang, tetapi mahasiswa dia ada ideologi dia sendiri. Apa contohnya? Zaman-zaman kami mahasiswa dulu, kita buat wacana GST. Kerajaan nak cadangkan GST, kita wacanakan GST. Adakah GST ni sangat diperlukan? Ataupun GST ni memberikan kebaikan kepada rakyat ataupun semata-mata menindah rakyat? Kerana ingat, mahasiswa ni kita independen, kita nak menunjulkan intelektual kita. Kalau tak nak yang bersifat polisi kerajaan, kita boleh mencadangkan wacana-wacana yang lebih umum. Apa dia? Contohnya wacana bedah buku dari sudut satu-satu topik yang boleh kita bawakan kepada masyarakat. Contohnya keperluan kaunseling dalam keluarga. Apakah masalah sosial dalam kalangan masyarakat? Wacana sosial ni sangat jarang berlaku. Berapa banyak anak luar nikah yang dilahirkan, kemudian apakah puncanya, dan perkara-perkara ini jarang disentuh oleh mahasiswa untuk dibawakan kepada masyarakat. Di samping mereka sendiri untuk wacana pun sangat kurang. Maka kena ada sifat aktivisme inilah yang melahirkan aplikasi ataupun kita sebut praktikal kepada ilmu yang kita ada. Yang kedua adalah
terlibat dengan persatuan dan juga kepimpinan. Tuan-tuan sahabat sekalian, orang yang menonton ataupun mendengar kuliah ini adalah orang-orang yang mempunyai jati diri untuk merubah orang lain dan juga merubah diri dia sendiri, kan? Sebab tu patah Arab sebut aslih nafsaka wad'u ghairaka, iaitu perbaikilah diri kamu, kemudian serulah kamu kepada orang lain. Wad'u ghairaka. Tuan-tuan yang sedang dengar video ni mempunyai jiwa untuk mengubah ataupun mengubah orang lain, sekurang-kurangnya tidak mengubah diri sendiri. Maka tuan-tuan kena ada ketokohan, melahirkan ketokohan ataupun kepimpinan. Jadi cara untuk melahirkan ketokohan dan kepimpinan ini mestilah terlibat dengan persatuan. Maka persatuan-persatuan ni tuan-tuan kena libatkan diri supaya didedahkan dengan pengalaman-pengalaman dalam memimpin masyarakat. Tapi kena tengok persatuan apa yang tuan-tuan nak pilih. Mestilah persatuan yang membawa ataupun menjulang agama Islam itu sendiri. Sebab itu antara lain untuk kita mengasah bakat kepimpinan dan juga persatuan adalah dengan kita terlibat dengan liqa ataupun wacana ataupun circle ataupun ada setengah tempat panggil usrah, supaya kita boleh berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain tentang tajuk-tajuk, tentang perbincangan yang berliga dalam kalangan umat Islam sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagai mahasiswa, tuan-tuan ataupun antum sekalian kena mempunyai pengurusan dan etika ataupun sahsiah yang baik. Ini disebut sebagai akhlak Islamiah ataupun attitude mahasiswa. Anak muda sekarang ni, kita anak muda juga ni, kan? Anak muda sekarang ni, kita ni dituduh sebagai orang yang tidak ada etika, tak pandai bergaul, tak ada common sense, kan? Tidak orang dewasa ni, orang besar-besar, orang lama, dia cakap budak sekarang lain dengan budak zaman dulu, kan? Betul tak? Dikatakan kita tak ada adab. Itulah perkataan yang selalu disebut, tidak ada adab, budak sekarang tak ada adab. Saya tidak mahu membenarkan kenyataan ataupun tuduhan itu, tetapi poin dia adalah bagaimana kita membimbing dan juga membina diri kita supaya adanya akhlak ataupun khuluqul Islamiyah itu. Jadi hendaklah kita mewajahkan ataupun mempotretkan adab dan akhlak kita dengan baik. Kerana apa yang berada di dalam hati, itulah yang akan dikeluarkan ataupun dizahirkan dengan perbuatan. Itulah yang paling jelas sekali yang kita boleh nampak. Kemudian di samping akhlak, kita juga kena hati-hati dengan pengurusan masa kita. Sebab tu patah Arab sebut al-wajibat aktsaru minal awqat. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajibat aktsaru minal awqat. Kewajipan kita ini lebih banyak daripada masa kita. Jangan buang masa. Jangan buang masa kerana kehidupan kita ni sangat singkat dan masa kita di kampus pun sangat singkat. Oleh itu, marilah sama-sama kita mempertingkatkan, menyusun jadual dan mengurangkan perkara yang sia-sia dalam kehidupan. Nanti tuan-tuan dah keluar universiti, kita berasa rugi. Sebab tu kita kena disiplinkan diri kita untuk melaksanakan apa yang sepatutnya dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Dan yang akhir sekali adalah kita kena ada sifat taqarrub ilallah dan tawakal kepada Allah. Taqarrub ilallah ni sebagai seorang mahasiswa, daripada selepas mendapat penghayatan ilmu itu tadi, kita kenalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jal. Kerana sepanjang kita menjadi kehidupan manusia, tempoh yang paling baik ataupun yang dapat membina jiwa kita ini adalah waktu muda. Maka waktu muda yang dipenuhi dengan program ataupun penghayatan ilmu ataupun waktu-waktu bersama sahabat-sahabat yang baik-baik ini dalam universiti, maka kena bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan hubungan kita dengan baik, hubungan baik kita dengan Allah ini akan membantu kita untuk berjaya di dunia dan akhirat. Itulah taqarrub ila Allah, itu kita kena jaga. Dan akhir sekali kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam bab taqarrub ila Allah ni kita yang saya tengah rakaman ini dalam bulan Syaban, 15 Syaban, nisfu Syaban, beberapa hari lagi nak Ramadan. Ambillah masa untuk kita bersama-sama mendekatkan diri pada Allah SWT pada bulan Ramadan ini. Dan yang paling penting, taqarrub ila Allah ini akhirnya dia akan menjadikan kita ini manusia yang baik, bukan sahaja menjaga ibadat ataupun hablum minallah, tetapi juga kita juga akan menjadi baik kepada manusia, hablum minan nas. Akhir sekali, sebagai khulasahnya, sahabat-sahabat sekalian, ilmu ini dia bersifat seperti binatang yang buas, iaitu dia perlu dikejar ataupun dicari. Bukan binatang apa, binatang terkenakan. Kalau kita tidak tampan dia ataupun kita tidak ikat haiwan tersebut, maka haiwan tersebut boleh lari. Jadi ulama sebut cara kita nak mengikat ilmu ini adalah dengan menulis. Poin dia adalah ilmu ini perlu dikejar, diburu dan dicari. Dan dia, orang yang berilmu ni, dia kena laba ataupun tamak untuk mendapatkan ilmu. Bila dia tamak untuk mendapatkan ilmu, dia bukan sahaja tamak ataupun kedekut pada orang lain, tetapi dia kedekut dengan diri dia sendiri dalam menuntut ilmu. Apa maksud dia? Maksudnya dia kedekut untuk mensia-siakan masa dia daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, ramai ulama-ulama kita, antaranya Imam An-Nawawi menyebut bahawa dia tidak baring selama 1 tahun kerana menuntut ilmu. Ada satu tulisan yang diterjemahkan dalam buku bahasa Indonesia, kerana ilmu mereka sanggup membujang. Kerana ilmu mereka tak kahwin, kerana tamaknya mereka dengan ilmu dan sanggup mengorbankan perkara yang mereka rasakan tak penting. Saya tak adalah suruh tuan-tuan untuk tidak kahwin, cuma nak menunjukkan bahawa sebelum kita nak menjadi orang yang berilmu, kita kena berkorban dahulu. Maka korban tu tuan-tuan kena buat dengan meninggalkan perkara yang sia-sia, yang boleh menyebabkan terganggunya proses kita menuntut ilmu. Selepas kita ada disiplin dalam tamak kita menuntut ilmu, maka kita kena cuba menyusun pula waktu untuk kita menterjemahkan ataupun menyampaikan, menyebarkan ilmu tersebut. Kita kena peruntukkan masa untuk kita bersama dengan masyarakat, beraktivisme. Jangan semata-mata kita duduk melangut saja menghadap buku. Kita kena seimbangkan aktiviti luaran kita dengan membaca buku. Saya bagi contoh mudah je. Tuan-tuan, lepas subuh kita buat apa? Kan? Lepas subuh kita buat apa? Cara waktu yang paling baik selepas kita beribadat kepada Allah, kan, beribadat, baca Quran, semua tu buat sebelum subuh. Lepas subuh ni kita baca buku, kita hafal, kita cuba kuasai ilmu sekurang-kurangnya sejam atau 2 jam. Selepas tu kita buatlah aktiviti apa yang kita nak buat. Kemudian sebelum tidur pun kita boleh baca buku, kita baca Quran. Kita cuba tamak dengan diri kita sendiri untuk tidak memberikan peluang diri kita daripada mensia-siakan masa. Sebab itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahawa orang yang tidak tahan lelahnya belajar, maka dia terpaksa menanggung bodohnya diri dia pada masa akan datang. Sebab itulah kita kena sama-sama menuntut ilmu. Saya juga, tuan-tuan, menuntut ilmu, dan kita kena menghayati ilmu yang mana kita dah sebut tadi. Akhirnya ilmu tersebut menyebabkan kita takut dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ilmu itu tidak menyebabkan kita sujud dan takut kepada Allah, maka kita kena muhasabah balik. Dan saya yakin dan percaya yang menonton ni ataupun yang mendengar kuliah ini adalah orang yang hebat-hebat dan rajin membaca. Moga-moga dapat keputusan yang cemerlang. Jangan lupa doa ibu dan ayah kita adalah doa yang sangat kuat kepada anak-anak mereka, dan itulah antara kunci kejayaan kita juga di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita boleh berjumpa lagi. Ma asabaka min hasanah faminallah wa ma asabaka min sayiati min nafsih. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
tubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.